Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada penonton yang bersama kita dalam sesi Tech Tarik pada malam ini. Pada minggu lepas kita telah kupas topik mengenai Bitcoin juga. Adakah masa yang sesuai untuk mula melabur dalam Bitcoin? Bersama kita adalah dua orang speaker yang bersama kita juga pada minggu lepas. Jadi saya terangkan sedikit latar belakang mereka berdua ni. Mungkin tuan-tuan yang bersama kita pada minggu lepas dah kenal sedikit, tapi yang first time bersama kita pada malam ini saya cuba terangkan sedikit. Yang pertama adalah saudara Fazli Irfan. Dia adalah certified blockchain professional dan crypto forensik. Pernah melanjutkan pelajaran di South Korea, KAIS dalam bidang blockchain. Dan dia memang very rare species sebab dia mempunyai coin yang tersendiri. Tuan-tuan boleh check dekat dalam Etherscan. Dan sekarang adalah Chief Research Officer di Crypto Valley Malaysia, sebuah komuniti blockchain yang agak besar di Malaysia ni. Dan seorang lagi adalah saudara Effendi Zulkifli, nama yang memang tak asing lagi dalam dunia blockchain. Kalau cerita blockchain dekat Malaysia memang orang sebut Effendi Zulkifli lah. Dia adalah founder kepada Crypto Valley Malaysia, CEO kepada Blockwork dan juga principal kepada Machine Academy untuk bahagian diploma profesional blockchain nanti. Dan berpengalaman luas dalam bidang blockchain, melanjutkan pelajaran hingga ke Frankfurt, Jerman dalam bidang blockchain sendiri. Dan memang kalau tuan-tuan cari siapakah speaker blockchain, memang top of the list adalah Tuan Effendi Zulkifli lah. So memang kita bersama dengan dua orang hebat pada malam ini. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, jadi boleh ajukan dekat dalam ruangan komen kita. Kita akan cuba tanyakan, cuba huraikan. Dalam Tech Tarik, dalam Tech Tarik ni adalah konsep dia adalah kita cuba turunkan kesusahan ayat-ayat yang susah dalam sains dalam cerita blockchain ni, kita cuba rendahkan supaya kena kepada semua orang senang faham. Ini konsep Tech Tarik kita pada malam ni lah, sebab tak terlampau teknikal sangat. Tajuk malam ni, blockchain, apa lagi selain Bitcoin? Mungkin saya boleh bagi teruslah tajuk ni kepada saudara Irfan dulu. Selain daripada Bitcoin, and mungkin orang nampak first adalah Bitcoin is the first product of the blockchain. Tapi selain daripada itu, mungkin boleh cerita dalam bahagian coin ke ataupun mungkin start dari situ lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat pembetulan sikit. Tadi saya di KAIS tu bukan research dekat blockchain, saya research on cryptography. Jadi dia tu asas kepada penghasilan blockchain tu lah. Tapi blockchain ni dia lebih luas. Dia implementation dia. Cryptography lebih pada encryption dan juga security. Saya berkenaan dengan selepas berjayanya Bitcoin pada tahun 2009, dia punya first bull run waktu tu disebabkan kejatuhan kegawatan ekonomi kat US. Jadi waktu tu ramai dah mula macam terima idea yang sebelum ni orang kata ni idea gila ni, kalau dapat laku pun bolehlah 10,000 Bitcoin untuk 2 pizza kan, sebab idea ni gila sangat. Tapi dah selepas pada kenaikan harga Bitcoin tu pada tahun 2009, orang dah fikir blockchain ni memang betul-betul kita boleh store value, benda-benda yang ada value dalam digital world, dalam dunia maya, apa yang bernilai dalam dunia internet ni, kita boleh masuk dalam blockchain. Jadi daripada di situ dia berkembang. Daripada hanya untuk menyimpan ledger, accounting tentang duit saja, dia berkembang untuk menjadi untuk selesaikan banyak masalah lain, masalah banking, masalah data storage, kan. Jadi benda-benda yang tidak boleh diubah, yang immutable record. Immutable record ni seperti dental record gigi, health record, land title, benda-benda macam ni semua boleh diimplement dalam blockchain dan lebih baik diimplement dalam blockchain, kerana kalau dalam sistem database biasa, semua data tu boleh diubah oleh immutable, walaupun ada timestamp dia. Ada timestamp tu pun boleh diubah. Jadi bila ada blockchain ni, dia immutable. Dah tak boleh nak ubah lagi. Kalau ada ubah pun,
perubahan itu akan dicatat bila. Sebab apa? Dia ubah tu di dalam blok yang baru, bukannya blok yang dah lama yang dah chain. Jadi daripada situ idea dia bertambah-tambah. Bukan waktu tu saya rasa dalam tahun 2010 aja kita dah ada dekat 100 dah. 100 cryptocurrency alternate coin selebih pada Bitcoin. Dan bull run yang kedua waktu tu saya ada. Bull run yang kedua pada tahun 2015, 2016, 2017, 2016 dan 2017. Itu bull run yang kedua. Waktu tu memang dah ada dekat 800 dah. 800 dah hampir 1000. Dia punya cryptocurrency, dan waktu tu memang rancak macam-macam idea. Waktu tu dah datang blockchain yang kedua, itu ada yang alternatif pada blockchain. Dia orang kata blockchain ni dah ketinggalan zaman. Kita ada satu lagi sistem DEX ataupun Tangle teknologi yang boleh mengatasi masalah blockchain dari segi perkembangan, dari segi scalability. Tangle Ledger untuk Tangle Ledger kan. IOTA. Waktu tu banyak innovation datang. Orang pun tak tahu yang mana nak invest. Bukan maksudnya tak tahu yang mana projek yang semua projeknya dalam white paper ni semua bernas-bernas. Jadi situ nampak yang rancak lah. Second bull run memang rancak. Terutamanya yang apa yang saya nampak di Malaysia lah. Sebab first bull run ramai yang terlepas pada tahun 2009 kan. Saya pun terlepas. Tapi second bull run tu nampak dia punya rancak dia tu di Malaysia. Ada pun nak sambung ni? Itu untuk permulaan lah. Boleh. Okey. Untuk permulaan lah. Okey. Mungkin permulaan ya. Mungkin Saudara Effendi mungkin boleh cerita sedikit dari segi apakah itu blockchain, supaya orang yang biasa-biasa, kalau mak kita tanya blockchain tu apa kan, dia pun senang faham. Mungkin Saudara Effendi yang biasa cerita dekat luar negara ke kat dalam negara pun boleh cerita sikit. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Tuan Irfan telah memberikan penjelasan yang baguslah untuk blockchain first product blockchain iaitu Bitcoin. Saya lebih suka hari ini akan memfokuskan kepada blockchain teknologi, yang mana sebenarnya blockchain teknologi ni asas dia adalah kriptografik, dan asas kriptografik ini adalah sebuah teknologi yang cukup lama sebenarnya kan. Kita dah ulas minggu lepas sejarah dari zaman Greek sampai zaman Islam, sampai zaman Germany, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, sampailah ke modern era yang kita telah ulas, kita nak ulas balik. Yang pentingnya adalah bagaimana blockchain ini boleh digunakan untuk industri dan juga diterima oleh institusi. Itulah kepakaran saya, itulah kekuatan yang saya ada, yang saya telah cuba bentangkan, presentkan di hampir mencecah 20 negara juga. Jadi ketika kita dah terlibat dalam industri, dalam blockchain, saya juga terlibat di second bull run lah. Maksud dia ketika itu orang dah start masuk, tapi masih di Malaysia masih lagi baru. Malaysia ni kita boleh katakan kesedaran tu adalah pada tahun 2016, pada tahun 2017. Ketika itu pengasas blockchain 2.0 ataupun yang ada smart contract nama dia Ethereum, Vitalik Buterin datang ke Malaysia atas jemputan Kerajaan Malaysia, MDEC datang, dan saya Irfan datang bertemu dengan beliau, membuat sedikit pembincangan, dan beliau sekarang ni dah kira macam Mark Zuckerberg lah untuk dunia blockchain kerana smart Ethereum tu. Secara mudahnya, kalau nak tahu detail kena datanglah kelas Diploma in Blockchain kami. Secara mudahnya blockchain ni saya bagi bahasa layman. Saya suka menggunakan pendekatan Islam. Kalau kita katakan blockchain yang pertama ni adalah Al-Quran tu sendiri adalah blockchain yang pertama. Okey, macam mana kita nak memudahkan? Sebenarnya memudahkan tu sebenarnya sangat memudahkan tu adalah sangat menyusahkan sebenarnya, memudahkan. Kalau kami nak cerita teknikal lagi mudah bagi kami. Tapi kita mudahkan gunakan bahasa Melayu. Jadi saya akan cuba yang terbaik. Okey macam ni. Ya, dari segi analogi. Kita ambil analogi Makcik Kia. Makcik Kia yang membuat ada sebuah restoran, dan kemudian Encik Irfan datang ke kedai Makcik Kia. Jadi Encik Irfan datang ke kedai Makcik Kia membeli makanan. Biasanya kalau orang kampung, kalau dekat kampung Limau Purut misalnya, kampung Limau Purut misalnya. Kampung ni biasanya orang kampung ni dia orang suka hutang tau. Macam alamak tu buat duit lah balik-balik masjid kan. Jadi Makcik Kia, saya hutang dululah RM10 lepas makan tu. Jadi Makcik Kia akan catatkan hutang orang yang makan tu, Cik Irfan tu lepas makan tu dalam sebuah buku yang biasa kita dengar. Kalau orang dulu generasi yang lahir tahun 80-an mesti boleh dapat lah. Buku 555. Buku 55 ni sinonim dengan buku hutang lah kalau kat kampung kan. Jadi Makcik Kia tulis buku tu 55, hutang Irfan RM10. Okey. Isu ni kat sini, esoknya kalau Irfan datang nak hutang lagi,
Makcik Kia boleh ada dua keadaan, sama ada Makcik Kia nak tipu ataupun dia jujur lah. Kalau jujur okey, kalau dia tipu dia kata Cik Irfan, awak hutang bukan RM10, RM5. Jadi siapa yang nak mengesahkan? Hanya ada Makcik Kia dan Irfan sahaja, yang mana buku itu dikawal ataupun data itu dikawal, dicatatkan oleh Makcik Kia seorang. Jadi macam mana saya kaitkan dengan blockchain? Blockchain tu adalah ledger ataupun sebuah blok data yang telah dirantaikan dalam sebuah ledger, dipanggil public ledger, yang mana ledger tu adalah buku 55 tu lah analogi dia. Bayangkan kalau Makcik Kia menggunakan blockchain, kan? Buku 55 itu ibarat blockchain, Makcik Kia gunakan blockchain. Irfan berhutang Makcik Kia tu RM10, dalam masa sama juga RM10 tu duit nota buku 55 tu dicatat. Ada dekat 1,000, dicatat oleh serentak oleh 1,000 orang kampung dalam masa yang sama. Jadi kalau Makcik Kia nak tipu, dia kena pastikan semua orang tu tipu jugalah RM10, yang mana dalam blockchain adalah mustahil. Dia dipanggil nodes ataupun komputer yang akan memvalidasi audit kepada data yang dimasukkan. Dia ibarat public ledger yang ada data transaction, yang mana data itu sama ada dalam bentuk kewangan, token, kripto, sekarang data ke certification dan sebagainya lah. Jadi dalam data itu akan di-encryptkan, ada kunci-kunci untuk dibuka atau ditutup lah. Yang ada yang kod-kod tertentu untuk hanya antara receiver dan juga penghantar saja untuk menerima lah. Yang mana dalam kes ini, bayangkan kalau Irfan, kalau Makcik Kia menggunakan blockchain, masuk dalam buku 55 serentak, dia macam fotokopi tau. Kita fotokopi yang, kan ingat tak dalam receipt tu, kita fotokopi, belakang tu ada 5-4 keping serentak. Jadi kita fotokopi, kita distributekan. Tu yang ada distribute letter. Jadi ibarat data yang telah dikopi serentak automation dan disebarkan ke seluruh dunia, yang mana laptop saya, komputer Bukhari, komputer Irfan serentak dan berjutaan yang akan membuat konsensus pengesahan. Macam mana saya boleh kaitkan dengan Al-Quran? Ini paling best. Sebagai orang Islam saya berbangga. Saya boleh katakan kalau kajian saya lah, bahawa Quran itu adalah blockchain yang pertama lah. Sebab apa? Dalam Quran adalah sebuah ledger data, buku yang akan dimasukkan data-data Al-Quran. Kalau kita nak mengubah satu huruf dalam Al-Quran, kita harus mengubah keseluruhan, kita harus memastikan hafiz-hafiz yang ada jutaan seluruh dunia untuk mengesahkan, yang mana ada perlukan proses hafiz-hafiz, yang mana adalah mustahil. Betul tak? Satu perkataan itu haruslah adanya adalah data yang akan dipastikan, divalidasikan oleh nodes. Nodes tu maksud dia hafiz lah dalam konteks ni. Tafiz. Ada Irfan nak tambah sikit? Itulah maksudnya, kalau setiap perubahan tu perlu ada konsensus pada oleh note untuk kes macam Fendi perumpamaan daripada macam buku akaun public ledger keluar masuk. Baik, menarik sekali. Itu secara analogi mudahnya yang saya nak bagi tahu. Jadi itu dululah untuk mulaan lah. Boleh. Menarik sekali sebab dia kaitkan dengan Makcik Kia tu, memang Makcik Kia ni biasa kita punya PM pun pakai dia. So memang standard yang tinggi lah saya rasa. Okey, kita ada soalan pertama daripada sahabat saya, Muhzani Mukhtar. Dia kata kalau katakan tersalah key in data dalam blockchain, boleh ubah semula ke? Okey. Ini memang sangat saya rasa boleh terus jawab. Dia ada banyak tersalah key in Bitcoin. Maksudnya kita nak hantar 0.1 Bitcoin. Tiba-tiba kita key in 10 Bitcoin. Contoh. Itu minta maaf lah. Kalau macam tu kita kena contact balik orang yang terima 10 Bitcoin tu. Tolonglah bagilah balik. Aku tersalah 0.1, aku nak hantar 0.1, tiba-tiba hantar 10. RM1 juta, lebih 1.4 juta ringgit tu. Boleh hantar balik tak? Itu je cara dia. Tetapi kalau tersalah key in dalam segi kita punya kontrak ataupun kita punya setting untuk kita punya DApps, decentralized application, kita boleh buat pengubahan. Tapi pengubahan tu akan direkod bila berubah. Kan? Oleh blok yang baru, sebab blok yang lama dah terlepas. Mana apa yang kita kod dalam blok yang lama itu tetap ada. Cuma bila kita buat ubah kan? Yang tu tak boleh ubah. Tapi bila datang blok kita buat satu pembaharuan dengan kod baru, asalkan kita ada private key untuk kita punya program dan kod tu, kita boleh ubah. Jadi di situ ada innovation lah. Itulah kelebihan. Mungkin juga kekurangan sebenarnya. Bukan kekurangan, sebenarnya itulah transparansi atau immutable yang tidak boleh ubah. Maknanya data tu dah masuk dah boleh ubah. Maknanya kalau perubahan maksudnya bukan kalau ada berlaku perubahan tu akan nampak. Macam itulah maksudnya. Kalau berlaku kita buat perubahan tu nampak bila berubah. Di blok yang mana yang diubah. Apa perubahan dia? Semua akan dicatat dalam block explorer. Kita boleh tengok sendiri. Sebab dia tidak ada konsep super admin yang mengawal data tu. Kalau konteks sebenarnya blockchain ayat mudah dia macam data management, tapi data management platform yang immutable, yang mana dah sekali masuk dah akan disebarkan ke seluruh nodes ataupun seluruh
orang yang terlibat dalam proses itu. Jadi maknanya anda tak boleh ubah lah ceritanya. Tapi anda boleh tambah lagi untuk perubahan, tambahan untuk tujuan perubahan lah, ataupun untuk membaca kesilapan yang dah data yang dah masuk. Jadi tapi anda akan direkodkan lah, data yang dah masuk tu akan tetap ada. Itu menunjukkan ini memang sangat transparansi lah, maksudnya tak ada kalau ada orang cuba nak tipu data semua tak boleh. So ini yang tak boleh. Transparansi yang ada dalam blockchain lah saya rasa kan. Betul. Okay, Sebab dekat perubahan tu kita boleh masukkan sebab sekali. Perubahan ni sebab kita salah key in, bukannya disebabkan kita nak ubah. Kita boleh tulis itu sebab orang semua akan nampak dalam kita punya nota kaki lah untuk blockchain tu, untuk blok yang baru. Kita akan boleh masuk dekat dia punya input data. Kalau untuk siapa yang biasa main Ethereum, dia akan tahu bila dia transact Ethereum, dia boleh masuk input data sekali. Mana dia boleh carry message, adalah capacity yang dia boleh carry. Jadi untuk Ethereum, yes, kita boleh setiap kod-kod yang kita nak berubah tu, kita boleh masuk input data. Jadi kita boleh explain kenapa kita mengubah data itu, mengubah setting tu. Jadi itulah perubahannya itu, boleh diberitahu lah sebab kenapa tukar. Okey, berbalik kepada blockchain, mungkin apa kita cerita blockchain dan Bitcoin. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh ajukan, boleh juga share kepada siapa-siapa yang dalam grup masing-masing yang ada peminat Bitcoin ataupun blockchain. Kita nak sharing ilmu pada malam ni. Berbalik kepada blockchain, kita orang nampak blockchain, first kalau kita nampak Bitcoin dulu, Bitcoin, kemudian orang tahu apa itu blockchain. Selain daripada Bitcoin, selain daripada cryptocurrency, sektor mana penggunaan blockchain ni lebih meluas? Ini soalan yang sangat menarik sebab saya recently dijemput oleh ASEAN Foundation bercakap mengenai blockchain untuk alternative career untuk youth. Jadi saya suka sangat soalan ni kerana inilah antara R&D yang saya sedang lakukan di peringkat Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Saya meletakkan dia ada banyak kegunaan blockchain ni, dipanggil versatile. Dia adalah multi cross industry punya application sebenarnya. Selagi ada melibatkan data transaction, menguruskan trust, kepercayaan antara parties on the data punya transaction, maka blockchain akan ada di situ. Malahan saya cukup berbangga mengatakan bahawa blockchain teknologi adalah pillars yang ke-10. Kan dia ada 9 pillars untuk Alpha 1.0, tetapi sebenarnya blockchain adalah pillar yang ke-10. Kalau yang 9 tu ada AI, ada IoT, robotik dan sebagainya, additive manufacturing dan sebagainya. Dan blockchain yang ke-10 yang mana boleh digunakan hampir keseluruhan yang ada dalam teknologi 9 pillars utama Alpha 1.0. Jadi saya meletakkan antara 3 selaras dengan apa yang Kerajaan Malaysia telah wawarkan. Saya suka mengikut perkembangan yang telah diwawarkan oleh World Economic Forum, mengatakan bahawa kalau dari segi job of the future, blockchain adalah antara top 10 kerjaya in the future. Satu, yang mana perlunya blockchain architect, blockchain engineer, yang mana saya telah dia macam goreng pisang panas lah kalau kat UK, kat Europe. Yes. Yeah. Dan gaji, kalau dari segi gaji tu dari segi gaji tu boleh mencecah sampai junior je 10,000 ke 20,000 USD sebulan kalau di US lah. Itu kerja. Tapi okey, dari segi industri saya melihat satu, pertama supply chain management. Sekarang tengah hangat isu-isu COVID dan sebagainya, maka saya telah membangunkan, sedang buat banyaklah kerjasama sekarang ni dalam proses untuk contohnya supply chain untuk vaksin yang boleh digunakan untuk mereka yang buat supply chain lah untuk perubatan. Mana supply chain perlu. Sebab supply chain ni melibatkan parti yang involved. Supply chain dan segala makanan dan sebagainya. Contohnya halal kami tengah bangunkan, insya-Allah halal blockchain kami pun akan siap seawal bulan depan, insya-Allah. Tunggulah, nantikan yang first sebab ramai orang membincangkan, yang bercakap ramai, tetapi yang nak memastikan menjadi platform yang digunakan sangat susah. Sebab apa? Blockchain ni dia akan melibatkan ekosistem. Kenapa supply chain sangat penting? Sebab supply chain satu dah diiktiraf di peringkat World Bank, diiktiraf di peringkat World Economic Forum mengenai pentingnya blockchain as a key pillars on the tech for integrity. Yang mana ada open data, adanya e-governance dan juga blockchain tech. Ada key pillars untuk tech for integrity. Boleh klik kat Google tech for integrity under by World Economic Forum. Dan itu digunakan berluas oleh banyak agensi. Pertama supply chain. Sebab supply chain akan melibatkan apa tahu? Melibatkan kalau food supply chain misalnya, melibatkan shipping, melibatkan wholesale, melibatkan distributor sampailah ke end user. Dia ada banyak chain, value chain. Jadi akan melibatkan trust. Mungkin dekat labeling, mungkin dekat barcode yang memastikan tak berlakunya fake. Halal lagi lah
ni kita dah makan ekor kangaroo banyak. Halal. Saya rasa saya dah banyak makan ekor kangaroo dekat kedai tom yum kan. Kan Allah, na'udzubillah min zalik lah. Saya istighfar lah, kita tak tahu kan. Jadi kita nak buat traceability untuk tracking supaya tidak lagi berlaku yang mana blockchain boleh insya-Allah memberikan satu penyelesaian untuk halal traceability. Kedua, saya letakkan fintech, financial technology. Kena faham tidak blockchain itu adalah teknologi yang akan boleh melahirkan banyak aplikasi lah macam blockchain. Bitcoin misalnya kan. Fintech adalah part of ataupun cryptocurrency adalah part daripada solution dalam blockchain iaitu cryptocurrencies lah. Tetapi tidak semua fintech menggunakan cryptocurrency, tetapi semua cryptocurrency akan menggunakan blockchain. Faham tak? Tidak semua fintech akan menggunakan cryptocurrency financial technology, tetapi semua cryptocurrencies adalah fintech solution sebab dia ada tokenization, dia ada value of finance dekat situ. Dalam buku yang dikeluarkan oleh, yang tulis oleh saya cari kawan-kawan, bacalah buku Brad King ni, Brad King 4.0 ni. Buku ini sangat bagus sebab buku ini menceritakan tentang bagaimana relevansinya dunia banking konvensional di masa akan datang. Kalau bertengok dekat dalam atas skrin, saya share kat skrin. Nampak skrin ya? Dekat skrin ni saya ada, nampak skrin ya? Kat skrin saya buku ni. Dia beliau buku ni telah diiktiraf oleh Deloitte, antara yang best lah, Deloitte Russia, buku yang of the year tahun 2019. Bagaimana conventional bank boleh survive. Contohnya, bank konvensional sangat eksklusif. Kalau you orang miskin, you adalah pendatang refugee, you tak boleh buka akaun, you tak ada duit. Faham tak? Maknanya banyaknya masyarakat yang tidak ada bank account kerana ada isu-isu dekat pendaftaran kelahiran. Sedangkan dalam dunia blockchain fintech, anda hanya perlukan handphone, anda boleh dah terus buat transaction kerana anda dah ada handphone dah cukup dah. Dan anda tak perlu, kalau bank konvensional, anda kena pergi bank kan, anda kena cop jari. Padahal sebenarnya digital tapi anda still kena buka, kena pergi counter juga. Betul. Kena pergi counter juga. Carilah, memang kena counter juga. Jadi ada masalah. Kedua, beliau menuliskan tentang roadmap 4.0 yang mana beliau mengatakan bahawa akan datang bank tidak lagi banking boleh everywhere, tetapi tidak lagi perlu bank. Kenapa? Dengan adanya fintech, dengannya ada cryptocurrency transaction ini, maka akan datang jika bank tidak bersama-sama dengan this kind of technology, mereka akan ketinggalan. Dan kemudian beliau membicarakan mengenai bagaimana the role of AI, digital banking sebagainya lah. Saya melihat fintech akan menjadi besar dan fintech dah mature. Kalau tengok dalam Rajah juga, tahun lepas 7 tahun dah ada 7,000 lebih cryptocurrencies. Sekarang dah ada lebih kurang 8,000 lebih cryptocurrencies. Yang mana harga kenaikan kripto dah menaik dan Bitcoin telah digunakan secara meluas. Malahan di Malaysia telah membenarkan dah adanya 3 crypto exchange, iaitu dia macam digital bank. Dia macam bank untuk kripto, iaitu Luno misalnya. Telah buat iklan besar-besaran dekat majalah, dekat media dan boleh digunakan untuk terus transaksi kepada Maybank dan bank-bank yang lain. Nampak tak? Telah di-mainstreamkan, telah digunakan dengan meluas di seluruh dunia. Dan ini antara contoh-contoh lah. Kalau tengok dekat second tadi yang Ifan cakap, second Bitcoin, second blockchain 2.0 iaitu Ethereum, yang mana pengasas dia baru berumur 20 tahun, nama dia Vitalik Buterin. Dan pengasas dia ni, kalau dekat nilai market cap dia tu bernilai 142B. Ketika kami bertemu dengan beliau di Malaysia, dia tu 2 jam je dekat Malaysia, itu pun tertutup. Saya hanya tahu bahawa Vitalik pengasas Ethereum datang. Ketika itu kawan saya dari Hong Kong yang bagi tahu, saya dengan Ifah pergi pada 2016. Ketika itu market cap dia lebih kurang dalam 30 bilion. Sekarang dah jadi 142.5 bilion USD Ethereum. Dan ketika itu kami beli Ethereum, harga dia lebih kurang dalam apa Ifan? Dalam $6 USD ya? $6 USD. Jadi Ifan memang jutawan lah. Dia beli beribu. US. Dan banyak yang jual ni. Kan? Okay. Kita beli harga murah. Yeah, tapi bila dah naik $50 dah overexcited. So bila dah overexcited waktu $50 dah nak jual. Tapi nasib baik tak jual semua. Tapi jual banyak jugalah sebab dia nanti turun balik dah terjual banyak kan. Jadi yang kalau kita kalau sesiapa yang nak berkecimpung dengan dunia blockchain, kalau tak kena Vitalik, macam kesian lah. Macam anda ni memang betul-betul zero knowledge lah. Anda kena kenal muka dia, buat research sebab dia banyak menulis. Dia ada banyak jurnal dia buat, dia banyak menghasilkan banyak tu. Dan dia datang ke Malaysia lah.
Dan sekarang worth dia 30% daripada 100 billion. Maknanya dia ada lebih kurang, worth dia lebih kurang 40 billion. Dia ni antara manusia terkaya juga, tapi dia humble lah. Dan umur 26 tahun. Dan daripada Ethereum tu pula melahirkan banyak lagi produk-produk dalam blockchain untuk smart contract, untuk digunakan untuk supply chain sebagainya lah. Dan ramai lagi jutawan usahawan kerana aplikasi yang telah dihasilkan melalui tu. Nampak tak? Dan saya bersekebatan lah. Dan sekarang kalau nak jumpa dia dah tak jumpa orang lagi dah. Level dia level presiden ataupun Perdana Menteri seluruh dunia yang boleh jumpa dia. Pada umur muda lagi. Nampak tak? Maknanya dunia blockchain ni untuk fintech bagus. Dan saya lihat juga blockchain boleh digunakan di RegTech. So apa itu RegTech? RegTech ini melibatkan teknologi regulation yang berkaitan dengan risk management. Contohnya menguruskan identity. Kan banyak isu-isu orang tipu identity. Jadi biasanya akan digunakan oleh governments, akan digunakan oleh agencies untuk menghalang fake ID misalnya, fake passport, untuk mengawal insurance tax dan sebagainya, untuk memastikan transparansi dalam dokumen. Nah ini saya nampak lah, saya tak tinggi dulu lah. Saya letak supply chain. Saya lihat ini the next after application of a Bitcoin lah, yang mana saya akan memfokus pada teknologi industri. Kedua dekat tadi lebih kepada saya fintech. Dan ketiga RegTech. Jadi kalau sesiapa yang ingin involve dalam blockchain tech, pergi dekat this kind of ecosystem yang saya rasa sangat besar, dan banyak lagi kita boleh bangunkan tech berdasarkan this kind of industry lah. Saya ulangi, supply chain, RegTech dan juga fintech. Itu saya punya research lah, hasil daripada saya buat kajian di seluruh dunia, insyaAllah. Baik. Saya rasa memang tiga tu memang sangat berpotensi untuk berkembangkan blockchain ni, memang sangat penting. Kalau kita tengok dekat, saya tambah sikit kalau kita tengok kat US, benda ni dah menjadi macam mainstream dan orang dah mula percaya blockchain solution ni dia boleh lawan produk bank. Di mana bank ni kan banyak sikit dia punya interest. Kalau kat sana interest tak macam Malaysia lah. Kat sana interest lagi ganas lah kalau kat US. Jadi ramai macam pengusaha developer yang nak bangunkan satu bangunan tu, daripada dia nak buat loan, dia tokenize bangunan tu. Jadi siapa-siapa yang ada duit boleh beli bangunan tu, boleh beli sebahagian daripada bangunan tu. Jadi dia dah kumpul, jadi bila dah terkumpul semua dana tu, dia orang boleh buat bangunan siap. Lepas tu setiap dia boleh upah lawyer pula. Lawyer mengatakan kalau kamu beli 1000 token ni, bermakna kamu memiliki 0.1% daripada bangunan ni. Kan? Jadi kalau everyone can have a land, everyone can have a property now. Tanpa bank. Jadi kalau kamu nak untuk bangunkan projek developer, ini telah dibangunkan oleh Coach Fazil melalui Raudah Build dia. Beliau juga ingin membangunkan berbagai teknologi dipanggil IO ataupun konsep bagaimana kita buat platform ni menggunakan blockchain untuk membangunkan industri real estate developer lah. Dan bersama dengan Coach Fazil juga, beliau bersama saya, kita membangunkan juga teknologi halal blockchain network, yang mana kita nak trace daging-daging dan juga mungkin nanti produk yang berdasarkan halal. Boleh. Antara kita sambungkan bersama dengan Malakat Mall. Kita sambung Ikhwan. Sorry. Siapa yang nak lawan riba, yang tak puas hati dengan sistem riba yang ada, jadi boleh beli, terlibat dengan boleh. Apa-apa yang kita rasa ini riba ni, blockchain ada solution. Ya. Kena ajak ni Coach Fazil sekali ni. Ya. Nanti Ikhwan, kita cadangkan Coach Fazilnya vision. Boleh. Bila Tuan Effendi cerita pasal supply chain tu, saya rasa dia menjawab soalan saudara Samsuri Arduino. Dia tanya bolehkah blockchain solve isu daging import halal tu. So saya rasa dah terjawablah soalan tadi. Kita sedang bangunkan, dan nantikan announcement yang saya besaran. Ini kerjasama saya di bawah guidance lah, bimbingan Coach Fazil lah, pengasas Malakat Mall, dan juga dia juga pengasas Branding Bunch. Dia ada satu group education, real estate dan pelbagai cabang perniagaan lah. Saya bersama beliau lah sedang membangunkan halal blockchain network ataupun halal meat blockchain network. Nantikan benda tu, dan doakan supaya projek ini menjadi sukses dan kita benchmark kepada dunia, dari Malaysia kepada dunia, insya-Allah. InsyaAllah, kita doa sama-sama, insyaAllah. Dia supply chain, maksud dia kita trace daripada authenticity daripada lembu tu. Lembu tu dia ada serial number lembu tu, kita boleh jadikan QR code. Kita boleh QR code. Idea. Unicorn idea. Sorry. Mana boleh. Kita tunggu sampai dia launch habis. Kita share lah. Nanti siapa yang nak berminat untuk collaboration, untuk bersama, silakan. Sila contact Tuan Bukhari, Machine Academy. InsyaAllah
Sesiapa yang belajar diploma in blockchain, kita akan ada satu siapa yang belajar diploma in blockchain akan terlibat dalam this kind of a use case. Jadi kita akan bentangkan secara detail konsep-konsep macam ni yang kita sebab kami ni dah develop banyak. So kita nak ajar lah sekarang ni. Kita nak melainkan ramai lagi kepakaran, tapi anda kena belajar diploma in blockchain. Dan diploma in Betul, blockchain sebab saya rasa blockchain infrastructure benda ni tak boleh buat seorang. betul. Dia sebab dia banyak sharding. Sharding mana saya kena buat bahagian saya, bahagian infrastruktur dia besar. Jadi kita perlukan lebih ramai developer. Jadi sebab tu antara sebabnya kita nak bangunkan modul untuk blockchain. Dia bukan sekadar developer IT, tapi kalau mereka yang ada, misalnya dia kepakaran dekat industri halal atau dia kepakaran dekat real estate, dengan knowledge yang ada dalam blockchain, dia boleh adapt dan menggunakan untuk kegunaan industri. Betul. Dia businessman. Macam mana businessman digunakan untuk blockchain? Malah dia akan membantu bisnes anda. Kita perlukan mereka yang blockchain bukan semata-mata satu aspek on IT, dia adalah multidisciplinary knowledge yang mana ada pelbagai elemen yang harus disatukan dalam platform blockchain solution lah. Saya meletakkan nama BaaS, Blockchain as a Service. Jadi orang yang real estate, untuk project manager, project management, orang IT, orang kriptografik, orang legal, orang ekonomi, dia akan bergabung. Betul dalam blockchain kita ada legal blockchain legal consultant. Dia kena tengok perspektif macam mana dari segi regulatory nak apply dalam kita perlukan banyak lawyer yang faham blockchain, kita perlukan engineer yang faham blockchain, kita perlukan real estate people yang faham blockchain. Kita perlukan ustazah yang faham blockchain. Kalau tak, habis semua haram ni. Semua haram. Betul. Kan? Habis semua haram kan? Macam itulah. Kita ambil satu soalan boleh? Daripada Joel Baras. Dia tanya, panel boleh beri penerangan sedikit tentang DeFi. Kegunaan dan kelebihan kepada pengguna cryptocurrency. Saya rasa saya pada Irfan lah sebab dia fokus pada kripto yang boleh Irfan. Okey. Mungkin cerita sikit DeFi. DeFi minggu lepas kita dah cover sedikit tentang DeFi. Jadi DeFi ni kalau kita balik pada macam asasnya, maknanya produk bank yang lebih pada, bukan produk bank, produk investment banking. Kalau siapa yang involved dalam investment bank, jadi dia banyak portfolio yang kita boleh invest. Jadi dekat situ dia adalah sistem Uniswap, mana macam apa, kita membeli menggunakan satu platform, tetapi platform itu dia berhubung dengan semua jenis blockchain yang dia sediakan. Mana dari segi Ethereum, dia boleh interact dengan Ethereum, dia boleh interact dengan EOS. Jadi di situ dia ada sistem macam sistem kewangan yang macam mana, dia ada sistem lending macam tu lah. Dia ada lending. Ya, dia macam produk tu lah, produk base, produk stablecoin. Stablecoin. Jadi saya beritahu hari tu saya lebih cerita tentang coding kan, flash loan. Macam itulah salah satu dia kan, kita boleh buat flash loan, kita beli loan, kita loan ni dengan coin yang lain, coin dalam blockchain lain, dan kita boleh bayar balik dengan equivalent value of blockchain coin yang di blockchain yang lain. Ya, itu salah satu atomic swap lah. Dan banyaknya orang buat ni, saya nampak yang DeFi ni yang popular dia flash loan. Flash loan ni memang dia boleh pinjam berjuta-juta, beribu-ribu Ethereum, and dia buatkan satu transaction panjang tu, dia coding, dia masukkan coding dia tu, dia pinjam, itu dia buat arbitraging dekat mana-mana exchanger, dan dia bayar balik. Semua tu berlaku dalam satu transaction. Satu blok tu dia catat semua. Jadi dengan cara itu dia ambil untung yang banyak lah dari segi arbitrage, perbezaan trade harga dari di mana-mana exchanger. Jadi produk ni saya nampak DeFi ni lebih pada untuk developer dan untuk siapa-siapa yang pandai coding, yang boleh betul-betul optimize dia punya profit. Kalau investor biasa macam kita belilah satu projek DeFi keluar, kita belilah token itu. Ada yang farming, ada yang staking. Jadi kita boleh stake, kita akan dapatlah percentage sikit-sikit. Jadi itu lebih pada profit oriented lah dalam cryptocurrency. Ada apa-apa nak tambah ini? Saya pula melihat sebenarnya DeFi ni sebenarnya dia adalah satu bentuk evolusi lah daripada fintech yang sedia ada, yang mana dia melibatkan, kalau traditional way, kalau kita nak issue money, dia akan melibatkan state, betul tak? Kalau nak transfer money, melibatkan cash. Jadi kalau fintech, dia akan melibatkan TransferWise, dia akan melibatkan digital transaction lah. Kalau dari segi dia more on kalau ayat penuh dia adalah decentralized finance. Jadi
DeFi ni dia akan melibatkan pelbagai produk-produk. Dia banyak base dekat Ethereum lah sebenarnya DeFi ni. Dia on the decentralized finance yang mana dia akan memfokuskan kepada banyak lagi produk-produk. Dan kadang-kadang dah menjadi satu bentuk hype pula dalam industri apabila dia seolah-olah ICO yang telah direbrandingkan balik tapi dalam konteks fintech lah. Jadi dia adalah aplikasi dia banyak. Aplikasi dia on the stablecoin, lending platform, macam ICO DEX, tu DEX. ICO tu lebih kepada macam nak jual token apa yang dia forge tu dia nak jual, tapi kalau macam DeFi ni lebih pada apa token tu beranak daripada staking, beranak daripada farming. Itu dia jual macam tu juga. Sebab apa? ICO tu hanya itu pada bulan yang kedua pada tahun 2017. Bila orang nak buat strategi ICO juga untuk bulan yang ketiga ni, nampak kurang menjadi. Sebab tu dia orang naikkan dengan DeFi dulu. Oh betul, saya faham. Itu yang DeFi jadi masa bulan 5 je tu kan, dia jadi dia pembangkit. DeFi tu pembangkit. Maksudnya dah ada satu produk baru yang mana semuanya nak staking. Waktu tu teknologi staking pun lebih canggih dah. Di mana dia menyebabkan blockchain tu bergerak lebih efisien berbanding dengan mining. Mining ni diperlukan banyak ASIC miner, banyak komputer, banyak grafik card, pakai banyak elektrik sampai TNB pun tak larat nak serbu dah. Orang banyak curi elektrik kan. Jadi masalah. Jadi orang lebih suka staking sekarang. Jadi di situ DeFi dia ambil peluang untuk terus dia punya produk. Saya senang lah. DeFi dia macam along untuk dunia cryptocurrency yang mana dulu kita akan tengok by one project. Sekarang DeFi ni dia macam in-bulk, dia combinekan segala macam ni dalam bentuk Ethereum tu dia akan jadikan lebih daripada loan sebenarnya. Okay, kau nak invest ke apa? Okay, aku bagi kau dulu. Dia macam tu lah. Dia akan investkan benda tu, invest dia untuk investing. Tapi masalahnya terlampau high risk. Dan banyak high risk dan kadang orang yang newcomer bila nak invest, dia tak boleh nak separatekan sebab dia embark, dia gabungkan pelbagai projek yang pelbagai. Dan setiap projek tu ada yang projek yang scam, projek dah lah 8,000 cryptocurrency dalam market. Jadi kena hati-hati lah. Sebab dia sangat risky lah bagi saya. Bagi saya lebih suka melihat kalau betul-betul nak invest dalam cryptocurrency dan sebagainya, anda kena knowledge. Macam Ifah cakap lah minggu lepas, you hold it, you own it. Betul tak? Macam itulah dia. Jadi saya nampak benda ni banyak dekat lending iPhone kan. Dan lending, staking, farming, itulah yang mana dia generate punya new token. Itu antara impact lah. Dan dia banyak menggunakan Ethereum base lah. Dan dia menyebabkan transaction Ethereum menjadi lebih tinggi disebabkan aplikasi DeFi lah. Daripada DeFi tu, sebabnya sebelum DeFi transaction Ethereum dalam 10 sen, bawah 10 sen USD, maknanya kurang 30 sen duit Malaysia. Tapi bila dah jadi DeFi sekarang ni, macam 60 sen transfer memang kena dalam RM2 lebih, RM3. Dia macam riba dalam dunia blockchain lah. Macam riba dalam blockchain. Dia orang push terlalu banyak kod dia terlalu panjang dalam Ethereum. Jadi Ethereum terlalu banyak benda yang nak simpan dalam setiap satu blok. Jadi charge dia tinggi lah sekarang. Jadi sebab tu Ethereum pun nak tukar daripada proof of work kepada proof of stake untuk memudahkan kita punya terang kasih sebab ada yang baru mendengar ni, apa beza proof of stake dan proof of work? Boleh terangkan sikit apa beza proof of stake and proof of work? Okay, proof of work ni berdasarkan kerja kan. Work ni maksudnya computing hash. Mana hash yang mana yang kita buka verified data kita verified setiap transaction tu dia ada hash dia. Jadi dia orang kena simpan tu. Mining machine yang sekarang ni kalau yang popular ASIC lah, ASIC S9 N-miner yang ramai orang pakai sekarang, yang tu yang bekerja untuk buat verification setiap transaction, dan juga yang tu juga yang menyebabkan siapa yang dapat reward yang saya cakap minggu lepas tu, setiap 10 minit dapat 12.5 Bitcoin. Tapi masalahnya itulah, kita nak dapatkan probability untuk mendapatkan 12.5 tu amat kecil. Sebab apa? Terlalu ramai orang yang mining sekarang. Jadi sebab tu mereka buat gabungan pool. Ada banyak-banyak pool kan. Jadi kalau pool tu dapat, dia akan bagi kepada semua orang yang sumbang dia punya hash power dalam dia punya pool. Jadi semua orang akan dapat sikit. Berbandingkan dulu lagi lah, sebelum ada pool, nasib lah. Kalau kata 1 juta orang tu, dan 1 juta orang, seorang dia akan dapat 12.5 Bitcoin. Siapa yang paling laju lagi lah? Siapa yang paling laju, dia ada pemberat yang lebih untuk mendapat. Tapi tak semestinya dia dapat.
Nak laju tu pula kena ada kuasa komputer lah untuk selesaikan. Kuasa tu hashing power. Perlukan banyak tenaga elektrik lagi. Jadi mesti corporation yang besar-besar dia buat kilang komputer power untuk dapat hash power tu lah. Jadi konsep banyak elektrik lah. Jadi proof of stake ni dia against that kind of thing lah. Dia lebih kepada consensus algorithm kan, Ifan kan? Dia consensus algorithm yang tak menggunakan terlampau tu kan, betul tak? Dia tidak menggunakan kuasa. Jadi bila dia buat proof of stake ni, mana stake ni kita meletakkan apa token yang kita dah beli tu, kita letak dalam macam contoh seperti Ethereum, kita 32 Ethereum, tapi sekarang belum buka lagi, masih proof of work. Tapi bila dia launch Ethereum 2.0 yang mana semua orang duk fikir nak naik sampai 3,000 ke 4,000 USD, bila dia launch Ethereum 2.0, dia punya scalability akan naik sebab dia punya sistem untuk load segala data-data dalam blok tu akan lebih cepat kerana dia tak memerlukan mathematical proof yang mana seperti proof of work. Mereka hanya perlu stake apa token yang dah ada dan mereka boleh verify. Makna sistem tu lebih dipermudahkan dan dia juga memberi keuntungan bukan lagi pada miner tetapi kepada stakers. Siapa yang stake 32 Ethereum tu, mereka berhak dapat block reward daripada Ethereum. Tu Ethereum lah. Tapi selepas Ethereum, EOS buat semua dah kebanyakannya akan beralih kepada sistem proof of stake. Kerana untuk kalau kat Europe dia akan jadi satu concern tentang pemanasan global. Semua nak gasak mining machine kan. Jadi dia waste elektrik dan waste banyak elektrik guna daripada coal kan. Jadi itu jadi isu dekat Europe. Jadi sebab tu semua nak beralih kepada proof of stake. Itu gambaran je lah, gambaran secara awal dulu. Kita faham kepada mereka yang baru mendengar tu, anda harus go in deep lagi sebab memang ini tidak boleh ada masa yang singkat untuk faham. Tapi kami cuba memudahkan, tapi kita cuba juga memberikan sedikit kefahaman. Mungkin mereka yang dengar pun ada yang sedikit technical capability punya knowledge. Jadi kita just cuba meraihkan semua orang lah pada malam ni. Nak tahu lebih detail, kena belajar lah, kena join kelas dan masuk, cuba hubungilah moderator ataupun Machine Academy. Kerana Machine Academy menawarkan banyak kan kelas-kelas untuk blockchain dan cryptocurrency. Menjawab soalan ni, Tuan Izani Khairani ditanya kepada saya pada ni, saya dan para panelis boleh terangkan program diploma blockchain dengan UMP Advance ni. Okey, dia tanya first kelulusan dengan MQA dan status pengiktirafan program. Okey, program ini diiktiraf oleh saya transkrip tuan-tuan diiktiraf oleh UMP Advance dan sesiapa yang masuk enroll program ni, so dia akan dapat sijil yang dapat certify daripada UMP lah, dapat COP UMP. Kalaulah ketika itu ada convocation, maka akan ada proses majlis konvokasi di Universiti Malaysia Pahang, dan yang mana dia punya chancellor dia adalah kita punya Agong sendirilah. Tapi dari segi MQA memang untuk diploma profesional untuk under UMP Advance memang tak ada MQA lah. Dia MQA ni memang memang under betul-betul di bawah UMP. Kita under UMP Advance, anak syarikat daripada UMP. Okey. Pengambilan memang kita akan start, mungkin kita akan mula awal bulan Februari kalau dah cukup kuota, dan kelas kita akan buat secara online setakat ni sebab masalah COVID kan. Kalau tidak memang kita dah ready kelas kita dekat Shah Alam. Dan tenaga pengajar tuan-tuan boleh tahu tuan saudara Effendi kita memang dah biasa dengan saudara Irfan kita, dan juga saudara Ko Hauzi, memang orang ni memang, dan ada juga speaker daripada tenaga pengajar daripada luar negara kan. Yes. Pakar-pakar expert daripada Russia. Mereka ni yang telah menghasilkan banyak teori-teori mengenai namanya Lev Umanov. Dia antara nama besar lah dalam dunia fotografer. Dia fotografer hebat lah. Dia antara yang saya guru kami lah, guru kami juga dia pemenang Olimpik Olimpik. Dia pakar matematik sebenarnya. Olimpik matematik. Boleh belajar dengan orang tempatan dan juga pakar-pakar di luar negara. Saya memang satu opportunity yang memang susah lah kita nak jumpa, dan ini adalah satu diploma blockchain. Okey, blockchain ni ada banyak course. Ada yang buat course kecil-kecil, tapi untuk diploma di bawah IPTA ini adalah pertama di Malaysia. So kalau nak ni Tuan Fina ada sharekan skrin ni, boleh masuk dekat diplomablockchain.com.
untuk siapa-siapa yang berminat untuk mendaftarkan diri. Tekan itu akan masuk Google Form. Kita akan hantar email bagi explanation macam mana untuk masukkan dekat dalam kita punya sistem UMP lah, dia secara online. Okey, berbalik kepada soalan kita, kepada blockchain, persoalan blockchain ni, kita bagi sikit sebab kadang-kadang orang cerita pasal proof of stake, dia tak nampak benda tu on the coding semua kan. Betul. Orang nak nampak use case. Orang nampak, bila nampak blockchain, dia terus nampak ni blockchain. Ini IoT contoh kan. Apa benda yang mungkin use case yang senang untuk orang faham, yang ni blockchain contohnya. Teruskan. Okey, saya suka melihat blockchain boleh digunakan. Okeylah, saya tunjukkan saya rasa better supaya lebih mudah faham, better kita dapat visualize kan. Saya tunjukkan sikitlah. Antara yang saya tekankan, yang saya emphasizekan dekat sini adalah use case yang boleh digunakan dekat supply chain. So sebenarnya saya akui blockchain yang bukan berbasiskan cryptocurrency fintech itu dia masih lagi dalam proses untuk matang. Tak berapa nampak lagi kan. Blockchain is maturizing. Sebab apa? Cabaran utama adalah untuk memastikan sebelum nak di blockchain-kan data tu, anda harus ada first phase untuk didigitalkan data dulu. Kalau data anda masih lagi manual dan dia ada parameter untuk anda terlibat dalam blockchain. Kalau hanya company anda hanya 10 orang, 20 orang, maka tak perlulah blockchain lagi. Melainkan anda akan melibatkan international parties untuk supply chain. Contoh kalau dekat slide tu bernampak kat sini anda nak melibatkan supplier. Boleh nampak tak dekat dalam skrin? Tak boleh nampak Nampak tak kat skrin? Contoh nampak tak dekat skrin? Tak nampak Nampak tak kat skrin? Nampak? Okey, contoh kat sini saya tunjuk okey. Nampak tak skrin? Nampak kan? Boleh. Boleh nampak Ifan boleh nampak Ya, okay. Tech for Integrity nampak. Okey. Contohnya kalau Tech for Integrity ni, anda klik dekat WeForum, memang digunakan untuk more on the research base lah. Tapi kalau dekat supply chain tech ni dah ada sebenarnya beberapa company antarabangsa, contohnya macam Halal Chain dekat base kat Dubai. Mereka ni sebenarnya kawan-kawan kita juga dalam industri juga. So mereka telah membangunkan tokenisasi untuk buat transaction between ni tadi lah, yang mana adanya security token. Security token ni adalah token yang digunakan untuk pengesahan data transaction lah, yang ada perlukan macam satu bentuk device untuk buat pengesahan kepada data transaction lah, yang mana ni melibatkan banyak. Contohnya ni kalau melibatkan secara umumnya supplier, melibatkan OEM plan, melibatkan finished good sampai ke customer. Ada 6 layer yang mana data itu akan ada kat cloud juga, ada kat cloud. Kemudian dari data tu nanti akan dihashkan dalam blockchain supaya semua orang dapat berkongsi consensus untuk verification. Jadi selain daripada itu, dia banyak digunakan juga untuk, sekarang ni banyak digunakan untuk certification. Contohnya orang banyak tipu fake degree. Kalau ni untuk education lah, fake PhD, fake diploma. Kalau anda pergi klik je, degree beli, dah jual secara pukal je, 5 kilo je. Tak jauh dekat Puchong. Dia siap boleh rasuah lagi orang dekat office, dekat universiti yang tertentu, yang swasta yang banyaknya. Anda call, betul ada degree, ada diploma. Sebab dia dah pakat. Macam mana anda nak mengesahkan? Kalau ada letak dalam blockchain, anda boleh check, boleh dihashkan. Jadi anda tak boleh ada satu sertifikat sama untuk bagi ramai orang. Jadi kita boleh atasi benda itu. Ya, dia gunakan banyak sebenarnya. Dah ada banyak. In fact, saya difahamkan SRF dah menggunakan blockchain untuk certification sekarang. Dah ada kat Malaysia pun. Dah guna dah. So itu antara penggunaannya lah. Kalau tengok dekat sini, saya bagi gambar yang lebih luas lagi. Anda boleh tengok penggunaannya boleh digunakan dekat ni. Saya bagi dekat 10 top problems that blockchain technology can solve. Blockchain tadi currency fintech, untuk transaction support, untuk supply chain, untuk voting, government operation, IP, banking, logistik, cloud storage yang dihashkan, untuk charity dan crowdfunding. Malahan saya dan Ifan telah membangunkan satu, ini lebih kepada untuk prototyping lah. Kita telah bangunkan blockchain for charity, yang mana kita telah bangunkan satu dipanggil token untuk tahfiz. Contohnya kan, orang banyak bagi sedekah, tapi kita tak boleh nak trace, tak boleh nak audit. Dapat duit masuk dalam akaun dia, senyap. Kalau kita dapat trace, maksud dia transaksi tu sampai ke orang, kita boleh dapat receipt tu, kita hashkan. Semua orang dapat tengok transparansi bahawa duit dah sampai kat mana, siapa yang dapat, kita tokenkan. So mudah untuk semua parti involved. Itu salah satu caranya. Tadi real estate ni macam mana kita nak tokenizekan, macam kita dapatkan crowdfunding untuk orang membangunkan developer housing. Jadi ada banyak dekat US lah, dekat overseas dah bangunkan. Jadi antara top dia. Kalau kita pergi luas lagi, dia melibatkan tadilah e-commerce, global payment,
healthcare, title record. Apa saya berkatakan data tu kita tak sebenarnya data dalam bentuk bertulis dan sebagainya. Dia juga currency. Apa dia ibarat macam ni lah. Kalau internet itu adalah internet ni adalah ibarat transaction of the data. Kalau blockchain ni ibarat internet 2.0, internet of value. Blockchain is macam internet tapi dia adalah transaction of a value. Transaction of value. Asset. Voting, asset dan sebagainya. Jadi saya akui kalau tengok kat sini lah, antara use case yang kita gunakan, contohnya bank dah banyak guna. Bank gunakan Ripple. In fact, CIMB telah membuat MOU dengan antara the largest cryptocurrencies in the world, iaitu Ripple. Mereka digunakan untuk back end, untuk buat transaksi dekat belakang back end lah. Kalau dekat yang ni gambar saya dekat Dubai, UAE, yang mana Wisam Lutah ini adalah CEO Smart Dubai Government. Mereka telah membuat sasaran pada tahun lepas lagi, mereka akan menggunakan blockchain sepenuhnya untuk memastikan dokumen-dokumen kerajaan menjadi transparent. Betul tak? Jadi apa yang buat? Dia orang memang telah buat banyak projek blockchain. Dia orang menjemput pula new businesses seluruh dunia datang ke sana untuk membuat projek blockchain dan mereka bagi funding. Dan saya terlibat lah. Alhamdulillah saya berpeluang jadi VIP lah kat sana. Dijemput sebagai salah seorang speaker kat sana. Dan saya dapat bersebaris dengan beliau. Dan benarnya mereka ni disebabkan projek blockchain, mereka telah membuat banyak development projek-projek startup. Dan mereka sangat kaya lah tuan. Dekat sana saya minum kopi, dia letak powder gold. Kopi tu, dicampur dengan serbuk emas. Satu kopi tu 100 USD. Lain macam. Dia kata kopi tu bagi tenaga batin kuat. Macam tu. Ada emas. Ada emas. Kita kopi dia buat minum je. Kita kopi ni buat pakai kan. Orang perempuan dia buat minum. Saya pun sudah Wisam Lutah belanja, saya minum je lah kan. Layan je lah kan. Tak sekuat pun kan. Rasa bersalah pula minum emas kan. Macam tu lah nak ceritanya orang Dubai lah. Sebab mereka duit, mereka banyak bangunkan. Dan mereka ni sangat terbuka sebab mereka dekat UAE, Dubai, mereka tak ada minyak sangat. Minyak ada tapi tak banyak macam negara Saudi. So apa mereka buat? Mereka developkan innovation. Sama dekat Malaysia. Sampai bila kita nak bergantung kepada minyak, betul tak? Kita dah kena start menjadikan negara yang high tech. Maaflah lari sikit topik. Kalau ada dengar ni orang, kita kena bergerak ke arah innovation, menggerak kepada tech. Sebab tu dah sekarang ni banyak tech industri dah pergi ke Indonesia sekarang ni, kepada negara-negara jiran. Tesla, kenapa? Kalau kita lambat, kita asyik fikir event ataupun awareness, kita nak kena landkan projek tu sebagai projek yang viable dan boleh dilaksanakan di negara. Dan kita support lah. Masalah negara kita kadang-kadang orang kita ni semua nak tunggu Singapura dah buat kan. Dia tengok orang dah buat dulu. Singapura tak buat lagi lah. Singapura tak buat, jangan buat lah sebab Singapura tak buat lagi. So jangan buat sebab tak ada proof. Bila Singapura dah buat, tak payahlah Singapura dah buat, tak payah buat lah. Maknanya lalas tak buat apa-apa. Macam itulah kita. Kita sentiasa sama ada tunggu orang buat. Kalau orang dah buat, kita tak nak buat. Macam itulah. Ada masalah, dia macam ada gap dengan pembuat dasar dengan teknologi. Betul, ada gap. Nak memberikan kefahaman dan sebagainya. Yalah, Malaysia dia adoption blockchain agak kurang nampak lah kat sini kan. Tapi sebab antara sebabnya macam itulah, kalau kita lihat bagaimana kerajaan nak bangunkan multimedia super corridor MSC dekat Cyberjaya kan. Dia nak buatkan MSC ni, dia berapa banyak undang-undang immigration, undang-undang komunikasi, undang-undang penerangan, semua dia orang harus digubal untuk membolehkan MSC ni naik kan. Mana mereka boleh berkembang lah. Kalau disekat dengan undang-undang ni, mereka tak boleh nak subur. Jadi dengan usaha itu yang dipelopori oleh Dr. Mahathir, adalah sikit peningkatan tapi tak betul-betul jadi macam Silicon Valley lah, tapi adalah sikit. Kalau datang sini dah banyak macam Magic, MDEX semua kan. Sama juga dengan blockchain. Blockchain juga perlu ada government punya seorang menteri yang betul-betul fikir kita kena push ni. Jadi ada regulation yang kita kena gubal supaya membolehkan industri blockchain pun subur di Malaysia. Jadi balik kepada topik hari ni, apa selepas blockchain, apa selepas Bitcoin? Saya melihat selepas Bitcoin haruslah blockchain yang lebih bersifat industry driven. Maksudnya perlu diinstitusikan yang memerlukan 4A. Pertama, of course kena ada awareness. Setelah ada awareness akan adanya acceptance. Setelah ada acceptance, adanya adoption. Setelah ada adoption, barulah akan ada dan perlunya ada affordable lah, perlu affordable lah, maka dia perlukan cost nak bangunkan developer yang sangat mahal. Sebab itulah usaha-usaha yang dibuat oleh UMP, Machine Academy dan insya-Allah. In fact di bawah Raudah College lah, di bawah saya banyak meeting dengan Coach Fazil minggu ni.
Jadi dia pun kata bagus ni, kalau boleh dia pun nak buat juga di Raudah College beliau lah. Diploma in blockchain ni harus dikembangkan lagi secara meluas. Yang mana kita harus melahirkan ramai lagi talent-talent. Sebab apa? Blockchain tech ni kadang-kadang sangat mengelirukan. Bukan mereka orang IT bukan tak faham. Orang IT pun tak faham. Sebab dia melibatkan bukan IT base saja, dia melibatkan multi-discipline knowledge. Yang mana kadang-kadang dia akan mengconfuse, kadang-kadang sampai profesor pun tengok, ini nak letak kat mana blockchain ni? Blockchain ni nak letak kat IT ke? Nak letak kat engineering ke? Nak letak dekat ekonomi? Letak finance ke? Letak kat finance ke? Dia ada kat mana-mana kan? Sampai kan profesor si confused. Jadi itulah tugas kami, meleraikan confuse. Saya sampai ke Germany, tengok dekat sini kan, saya sampai ke Germany untuk belajar dan memahamilah teknologi ini supaya dapat dimanfaatkan di negara kita. Dan kalau orang-orang luar negara ni mereka sangat cepat, cakna untuk adaptation lah. Inilah gambar saya lah. Dan peluang-peluang after selepas ini, anda boleh buat skill lah untuk macam nak jadi. Saya adalah blockchain architect. So blockchain architect ni adalah role saya adalah menggabungkan antara mereka yang IT based dan juga untuk business application. Maknanya saya ni kena faham semua aspek. Kena faham konsep coding, kena faham skill-skill front end, back end, web development, kena faham konsep-konsep architecture, dan itu akan, dan tak banyak lah. Orang-orang seperti saya dan Ifan ni, orang kata agak kurang lah. Kita perlu banyakkan lagi. Sebab itu dah dengan adanya diploma in blockchain, kita harap kita boleh melahirkan ramai lagi talent seperti saya dan mengembangkan, menaikkan nama Malaysia, nama negara di seluruh dunia. Oh, terbaik. Dahsyat. Ada satu soalan daripada Mohzani Muhtar, kawan saya ni. Dia kata, mohon komen mengenai penggunaan blockchain untuk pilihan raya. Adakah boleh dilaksanakan? Okay, the next step. Tadi tak masuk dalam bahagian 3 tu. So, ni pilihan raya macam mana? Okay, dah ada banyak Ifan. Di Amerika Syarikat. Sebab apa? Di Malaysia pilihan raya tak ada isu kan. Ada isu tapi tak adalah macam kat Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni kita tengok sampai tahap yang kalah tu, presiden tu yang kalah tu, dia cakap ini semua penipuan. Saya patut menang. Ini banyak sangat pengundi hantu, dia kata. Kan? Terlalu banyak belek-belek yang dibawa masuk, tak tahu siapa yang undi kan. Jadi banyak undi pos, undi hantu. Jadi ni bukan Malaysia yang cakap, ni kat Amerika. Jadi bila jadi macam ni, orang Amerika memang waktu bear market ni diorang cakap memang patut kena pakai blockchain. Ini antara sentimen yang berlaku kat Amerika, di mana memang perlu ada sistem transparent. Jadi setiap orang masuk tu, voting dia tu, dia masuk dalam blockchain dan benda tu tak boleh ubah kiraannya. Jadi memang dari segi pengundian memang perlu, bagi saya harus pakai blockchain, sebab blockchain ni lah kita dah macam zaman COVID, kita tak seelok-elok lah jangan keluar mengundi. Tapi kalau nak mengundi juga kan, kita mengundi online. Okey, nak mengundi online, macam mana kita nak verify kita yang undi tu bukan hantu? Macam mana kita nak verify verify pengundian saya ni, counting dia tu tak diubah kan? Semua ni hanya blockchain je boleh selesaikan kan? Verification di kita punya cap jari ni, kita boleh tukar pada QR code. Cap jari kita ni ada algoritma yang boleh tukar pada QR code, dan benda ni boleh masuk dalam private key, boleh hash kan kepada private key. Benda ini hanya blockchain je boleh solve. Sistem mana-mana, kalau macam kami sistem company A kan, kami boleh buat satu application untuk vote, kita susah nak percaya kalau dia tak pakai blockchain, kalau dia bergantung pada database biasa, sebab mereka ada power, big power untuk menentukan siapa yang menjadi MP ataupun kerajaan. Sebelum antara use case yang digunakan untuk block voting, even US pun tak guna sebab masih lagi ada tidak trust. Kalau kat Malaysia Malaysia antara yang paling left behind lah. Kita masih lagi menggunakan teknologi voting yang telah digunakan sejak tahun 60-an lah. Cap jari kan. Kalau dekat kita tu tanya tahun 60-an lagi. Yang mana diharapkan government harus memikirkan langkah-langkah yang lebih inovatif lah di masa akan datang. Tapi antara saya pernah buat research dan juga kajian dan pembentangan berkaitan blockchain for voting ni, negara-negara seperti Malta, mereka dah terima dah blockchain menggunakan digital voting, dah ada, dah terima. Maknanya anda boleh mengundi di mana saja. Sekarang ni anda nak mengundi kena balik, kalau anda dekat KL kena balik Sabah. Kalau tak boleh balik, macam COVID sekarang ni macam mana? Nak elak sekali COVID macam mana? Dah tak boleh mengundi. Satu aspek. Jadi dah ada satu research yang banyak sekali ni beberapa NGO tech, NGO yang berkaitan dengan regulator teknologi tech ni, regulator on the voting dah buat banyak research, dan kita masih lagi left behind lah tahun 60-an. So antara use case yang saya rasa boleh nampak macam dekat Malta lah, mereka sini dah ada integration tapi masih lagi kat prototyping lah.
Tapi macam Irfan cakap, blockchain solution untuk menyelesaikan masalah voting, yang mana kita akan dapat voting yang lebih telus lah. Lebih telus dan transparent kalau kita boleh menggunakan blockchain. In the future mungkin lah, kalau lah one day saya masih lagi berkesempatan, masih lagi hidup, saya nak buat yang terbaik, nak involve juga dalam projek ini. Ya. Kalau ada rezeki dapat. Bagusnya guna sistem blockchain ni, dia boleh buat live counting. Setiap orang guna dia hashkan cap jari, dia pilih je option A, B, C, terus masuk counting. Terus masuk yang mana ni dah dia punya pool dia dah berapa. Ni dah naik. Yang mana pihak mana yang dah naik satu undi. Dan siapa punya private key. Jadi benda tu bagi saya lah, kalau nak buat voting online, betul-betul blockchain je boleh solve. Cuma mungkin tak ada negara mana-mana satu yang start voting ni mungkin tak nampak lagi. Setahu saya yang election counter county election dah pakai. Ada yang county yang di peringkat daerah, di peringkat dah ada. Macam dekat Switzerland, dah ada. Switzerland dia orang pilih macam dia orang punya polis. Polis macam tu lah, macam ada yang polis dan judge tu dia orang undi kat sana. Jadi dia orang guna blockchain. Sistem tu dalam hanya mungkin tak tahu, saya jangka dalam masa 20 tahun insya-Allah. Memang semua orang akan sedar akan menggunakan blockchain untuk dari segi undian. InsyaAllah. Itulah mungkin sekarang tak nampak kan penggunaan blockchain tu macam mana. So next future, bila orang nak undi online tu orang takut tu. Siapa yang admin kan? Siapa yang admin, dia boleh siapa yang nak overseer? Siapa nak overseer setiap pengundian tu? Jadi ramai orang takut lagi nak undi online sebab tu. Macam saya nampak adalah setengah negara macam betul dia daerah macam Moscow punya country, dia buat di peringkat city. Mereka dah ada satu prototyping lah, mereka buat dipanggil blockchain based electronic voting system lah. Dia ada pilot project dia orang buat pada Jun 2016. So ini dibuat oleh Moscow City Election Commission dan juga Moscow Department of IT. Dia orang dah start buat satu untuk testing pilot project di Russia menggunakan blockchain. Itu antara yang use case yang kami sempat identify lah. Baik. Saya rasa mungkin kat Malaysia pun mungkin kalau contohnya nak lantik penghulu kan. So mungkinlah kita start dulu dengan skop yang kecil kan. Kena ada feasible study untuk benda tu kan. Yalah. Fendi boleh buat PhD tu untuk tu. Serius. InsyaAllah. Betul lah. Untuk mengetahui sahabat-sahabat yang sedang mendengar, saya juga sebenarnya saya sedang supervise 2 PhD student lah di bawah saya. Saya sebagai industry supervisor untuk 2 PhD student, satu daripada universiti swasta, satu lagi di universiti kerajaan lah. Yang sayangnya mereka ni bukan rakyat Malaysia, mereka ni orang daripada negara antarabangsa lah. Saya sedang supervise paper orang, tesis orang dan sebagainya lah. Walaupun saya belum lagi ada PhD, tapi insyaAllah lah nanti insyaAllah kita pun nak buat PhD juga. Cuma nak beritahunya PhD dalam blockchain pun tak masih kurang lagi, masih tak ada. Sebab apa masalahnya bila nak buat PhD, tak ada profesor yang nak supervise orang. Jadi mereka perlukan orang seperti saya lah dalam industri untuk advice dan bantulah. Dan kita harap kita boleh melahirkan ramai lagi lah nanti PhD. Mungkin harap universiti pun boleh buat banyak lagi research on this lapangan, insyaAllah. Mungkin UMP pun bukan hanya setakat diploma, dia akan next, dia akan pergi degree, dia akan pergi master. UMP antara universiti yang agak advance. Banyak juga profesor-profesor yang buat tesis, paper, pertengahan berkaitan dengan blockchain, halal dan sebagainya lah. Antara yang advance juga antara awal. Baik, saya rasa memang padat sekali ilmu yang kita dah bincangkan pada malam ini. Blockchain, apa selepas Bitcoin, saya rasa banyak yang kita dah sentuh tadi. Saya rasa biasa kita punya tiap tarik kita dalam 45 minit hari ini terlebih sikit, tapi tak apa, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Irfan. Boleh. Macam ada orang tanya tentang ada yang tanya tentang altcoin. Kalau ada tentang altcoin, saya nak cerita sikit alternate coin punya start ataupun dia punya assessment. Boleh. Sebab itu apa yang saya prepare, sebab tajuk hari ni selepas Bitcoin apa kan. Jadi ramai orang nak study lah alternate coin apa yang untuk dia. Ini untuk investor untuk siapa yang nak invest. Tapi saya harus beri disclaimer, kami harus beri disclaimer, kami ni bukan kami tidak advise. Kalau kita faham cryptocurrency adalah dunia yang volatility lah, dan anda harus ada knowledge, ada ilmu dan kefahaman. Jangan disebabkan kalau buat tanpa knowledge anda ibarat gambling, anda ibarat berjudi. Orang macam kami buat research lama bertahun-tahun, jadi kami tahulah trend ni macam mana. Kami juga advise secara akademik, dan ada malam ini adalah perbincangan secara akademik, secara intellectual. Okay, teruskan Irfan.
Jadi saya rasa Irfan coin akan meletup, jadi baik beli. Silap. Yang tu bukan contoh. Tak ada. Itu saya bagi free. Okey, contoh macam ni. Untuk kita akses macam potensi setiap cryptocurrency ni, kalau boleh kita nak max start untuk semua. Macam contoh kalau kita orang biasa main bola, main FIFA kan, dia nak player-player dia tu semua yang full start kan. Ada slide. Ini saya nak tunjuk contoh sikit. Share. Yes. Ada slide. Macam mana dia? Share. Okey, share screen lah. Okey, nampak ah? Alright, nampak. Ini untuk basic punya assessment. Macam mana kita nak tengok apa yang kita harus pertimbangkan, potensi. Minimize sikit, kecil sikit kat bawah. Jadi nampak semua. Kecil. Nampak semua? Kan Macam mana tu? Dia nampak semua kan? Dekat bawah tu buat ada persen kecilkan sikit supaya nampak keseluruhan darjah. Kat bawah. Kat bawah tu. Yes. Sangat tu. Tak apalah, saya macam ni okey dah. Okey, first kali kita tengok daripada scalability untuk setiap crypto tu. Scalability ni maksudnya sejauh mana dia boleh dikembangkan. Boleh tak dia menerima banyak transaction? Bolehkah dia terima banyak data-data atau coding untuk setiap smart contract? Mampukah blockchain tu menerima apa-apa input data yang tinggi? Kan? Dan apa yang benar, high throughput, high capacity, mampu tampung banyak, dan low latency, maksudnya cepat dia punya interaction, dia punya verification tu cepat. Itu satu sudut untuk kita menilai potensi kripto. Satu lagi sudut adalah untuk adalah satu decentralized. Decentralized ni maksud dia betul-betul tiada pegangan macam lagi banyak decision maker ataupun lagi banyak consensus, lebih banyak node yang verified. Satu blockchain tu adalah lebih decentralized berbanding dengan kalau macam Ripple hanya bank-bank yang punya panel je yang pegang. Contoh itulah kan, hanya beberapa individu ataupun block producer saja yang verified. Jadi bila sikit dia punya node yang verified, jadi benda tu kurang decentralized sebab mereka ni boleh berbakat. Kalau ada 10 orang, 10 yang node yang verified, kalau 6 ni berbakat, dia orang dah control semua. Jadi sebab tu dia nak macam Bitcoin berjuta-juta mesin. Jadi tak boleh nak pakat. Itu maksudnya dia decentralized. Kadang company yang boleh ke arah scammer, dia pun boleh buat juga. Dia pun boleh gunakan blockchain dah disalahgunakan, tetapi node pengesahan tu sesama dia je. Adik dia, kakak dia, abah dia, dan kami blockchain. Betul, blockchain. Tetapi pengesahan tu di kalangan dia. Maka dia boleh still lagi mengawal. Dia tak disokong dia terus lah. So kena hati-hati. Itu kita kena kaji. Kita boleh nampak KBN. Itu cara macam mana kita nak filter jadi keabsahan. Jadi transaction tu dia kata saya ada duit 50 juta. Tiba-tiba dia berkata ada dan 6 orang setuju. Maksudnya dah benda tu dah tak apa macam tak transparent dan tak immutable lah, macam tu lah. Dan konsisten ni maksudnya data tu untuk setiap node, malah kan setiap perubahan tu setiap node simpan data yang baru. Jadi bila kita apa define apa maksud node tu? Define sikit apa maksud nodes. Node ni makna satu, kalau ikut macam satu komputer yang mengesahkan, yang menyimpan dan mengesahkan setiap transaction dan data macam untuk case ni ledger, balance ledger, dan setiap transaction, setiap blok, setiap perubahan, itulah node. Orang yang menjaga integrity Bitcoin, blockchain, itu node lah. Dan benda ni lagi ramai lagi bagus. Sebab apa? Lebih ramai, lebih decentralized. Lebih susah nak di komplot untuk konspirasi apa, lebih susah. Dan satu lagi consistency. Consistency ni maksudnya bila terlalu banyak node, kita pernah pastikan setiap node tu simpan data yang sama. Macam kalau contohnya dekat node yang ni, node ni saya cek saya ada RM20. Node yang satu lagi saya cek saya ada RM19. Maksudnya dia tak konsisten. Dan ada setengah-setengah bila terlalu decentralized, terlalu banyak node yang beribu-ribu kemudian tu dia susah dia lambat nak pick up. Jadi dia ada setengah yang dah terlepas 2-3 blok baru dia pick up. Jadi itu dia blok dia tak konsisten. Mana data dia tak sama untuk setiap node. Itu antara satu benda juga yang untuk kita lihat untuk mencari dia punya untuk menilai keupayaan kripto itu, satu blockchain. Okey, di sini saya boleh buat satu contoh lah. Ini scalability, decentralized dan consistency. Kita boleh ambil contoh Bitcoin.
Bitcoin warna apa? Bitcoin warna pink, betul. Jadi kita pun nak catat warna pink lah kat sini. Ada masalah kan? Boleh. Okay. Okay. Boleh, okay. Bitcoin warna pink. Okay. Bitcoin ni decentralized. Yes. Sebab apa? Bitcoin ni ada berjuta mining machine yang tengah mining dia sekarang. Jadi dia fully, lepas tu bila dah terlalu banyak mining machine, mereka buat pool. Bila buat pool dia kurang sikit decentralized dia. Sebab pool ni dia kumpulkan beribu-ribu yang mana masuklah pool saya. Jadi orang yang jaga pool yang buat decision. Tapi yang bagusnya pool pun banyak, beratus-ratus. Jadi masih kita boleh kata Bitcoin ni decentralized. Dari segi governance dia democratized. Okay, demokrasi lah kat sini contoh. Okay, konsisten tak? Ya, untuk setiap Bitcoin tu dalam 10 minit dia setakat ni tak pernah lagi. Dalam 10 minit satu blok tu dia berjaya semua node dia catat benda yang sama. Mana satu blok tu finish, semua dalam masa 10 minit semua node tu yang saya bilang tu semua catat benda yang sama. Jadi konsisten dia pun cukup bagus bagi saya. Kan? Baguslah sini kan. Okay. Scalability. Ini problem dia Bitcoin. Scalability dia ada orang cuba nak masukkan nak besarkan dia punya block size. Bila besarkan block size lagi banyak input boleh masuk. Ada yang juga nak build something application atas Bitcoin. Tapi ramai orang menghalang lah. Sebab apa? Bila buat juga macam tu, dia akan jadi lambat. Bila akan jadi lambat, dia clogging. Sistem dia tak boleh nak ready, tak boleh nak terima berapa banyak, terlalu banyak input data. Jadi terlalu banyak transaction, Bitcoin akan jadi slow dan charge akan jadi tinggi. Untuk transact Bitcoin sekarang dalam RM2 saya rasa. Tak sampai RM2. Tapi kalau kita buat juga, kita push juga sistem ni, dia clogging, dia boleh naik sampai berpuluh ringgit untuk transact satu Bitcoin. Bukan satu ringgit, apa-apa lah, 0.001 Bitcoin pun tetap dia akan charge sampai berbelas ringgit. Jadi untuk scalability saya bagi tak tinggi sangat lah untuk Bitcoin. Sebab dia ni first generasi blockchain. Jadi saya bagi kat sini. Jadi kita boleh tengok lah dia punya start dia kat sini. Kita tengok start dia. Sini. Mana? Allah. Okay. Ni Bitcoin punya start. Tu kenapa tak keluar? Sekali lagi ya. Biasanya saya guna ni papan putih, guna whiteboard jadi senang. Ni dia punya ni lah, macam tu. Ni untuk Bitcoin. Okay, kalau kita nak tengok contoh dia, contoh satu lagi. EOS menarik untuk kita bincangkan. Irfan, sebab kalau cerita habis nanti tak nak tak kelas. Kita simpan sikit lah. Simpan sikit. Alamak. Baik sangat kita habis. At least dua lah. Boleh. Okay. At least 2. Nak ikut saya boleh letak 10 ni. Ada color banyak ni. Color ada 20. Saya 20 saya boleh letak ni. Maksudnya apa selepas Bitcoin? Betul tak? Apa selepas Bitcoin? Okay. Irfan sedang berikan tips sebenarnya. Okay. Jadi kalau macam EOS warna biru sikit kan. EOS ataupun IOTA. Saya rasa IOTA pun menarik. Tapi tak ambil EOS dia lah. Okay. EOS ni dia punya scale lebih tinggi. Tinggi daripada Bitcoin. Memang ternyata lebih tinggi pada Ethereum, lebih tinggi pada Bitcoin sebab laju, cepat. Dia laju. Dan transaction fee dia pun saya check dalam 0.1 sen. Dia guna RAM. Dia tak guna macam kalau Ethereum dia guna gas. Dia untuk EOS dia guna RAM. Jadi dia punya scalability lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Sebab apa? Dia punya transaction agak cepat. Tetapi dia punya okay, saya beritahu konsisten dulu. Konsisten pun memang konsisten. Data-data dia pun dalam masa yang cepat dia dapat rekod semua komputer. Sebab apa? Hanya 21 blok producer yang verified. Jadi tak banyak macam Bitcoin berjuta-juta. Untuk EOS hanya ada 21 blok producer yang verified transaction. Jadi kalau kita tengok kat sini memang dia cantik. Mana saya? Untuk EOS warna biru, memang dia scalability dia pun cantik. Alamak, kenapa jadi macam ni? Okay. Tak apalah. Saya ambil terus biru lah. Okay, scalability dia tinggi dan dia punya consistency pun cantik. Saya rasa lebih cepat pada Bitcoin, maksudnya dia lebih konsisten daripada Bitcoin. Okay, bagi tinggi sikit je tu. Kan? Ayat mudahnya berilah EOS. Tetapi dia hanya ada 21 komputer yang verified. Dia tak ada. Jadi bila ada 11 yang komplot,
Jadi terus orang tak nak pakai dah dapat EOS tu. Sebab apa? Kita tengok banyak block producer daripada China. Saya rasa tengok daripada China tu ada 7 kan, 6 Nak block tahu, producer. okay, Jadi nak tahu pasal block producer, kena tak kelas lah. Jadi bila terlalu banyak kat situ, jadi kita tak boleh nak bagi dia punya rating untuk decentralization ni memang lemah. Bagi saya lemah 21. Ni juta ni. Berjuta main ni kat macam ni lah, takat ni je lah. Bagi saya. Jadi kita tengok graf untuk EOS adalah begini. Allah, kalau saya guna white ni cepat sikit. Dia macam ni lah. Macam tu. Dia tak balance. Nampak tak? Dia tak balance tu. Dia punya start tu dia tak balance. Macam ni EOS. Saya ada banyak lagi warna. Kalau ada masa saya nak cerita semua cryptocurrency, saya tak apalah. Saya cerita yang dua ni untuk reference. Ya. Dan yang paling penting sekarang ni, Tuan Gori, saya 1 minit je. Apapun hint yang kita bagi pun, akhirnya pastikan elaklah scammers yang sangat boros. Sekarang ni ramai orang dah dapat keluarkan air sinar ke, air gelap ke, air apa ke, dah keluarkan duit. Pastikan anda berhati-hati, jangan ikut-ikut, belajar, fahami. Dan ini penting, sangat penting. Saya akan tunjukkan ni. Kalau tak, nanti saya rasa bersalah tak tunjukkan. Dalam mengenai pastikan segala jenis kripto, pastikan kita ada forensik sikit. So forensik ni apa dah? Elakkan phishing, hacking, pump and dump dan sebagainya. Orang claim, saya punya Bitcoin mining saya dekat Kutub Utara. Selagi anda tak pegang, you tak hold it, you tak own it. You pegang sendiri, you pegang tengok sendiri, uruskan sendiri dan itu. Dan pastikan kripto tu, tengok kalau dia kata dia ada projek baru kripto yang panggil ICO, dia macam crowdfunding lah untuk blockchain. Tengok projek website dia. Kalau projek website dia tidak ada salah grammar, ada unsur penipuan tu, lepas tu team member dia siapa advisor dia, adakah pernah terlibat dengan scam, orang-orang yang macam banyak main gambling dan sebagainya, orang-orang yang scam Ponzi dan sebagainya. Elakkan kalau detect ataupun founder member saya tak kenal langsung, yang tak siapa-siapa, tak mana-mana, tiba ada muka dia, kena detect dia, kemudian white paper dia pula, adakah paper dia hanyalah untuk tujuan marketing, bukan untuk selesaikan masalah tag, dan kemudian apakah motif dia, apakah solution dia buat, lepas tu deployment dia berapa lama, baru buat hari ni esok nak launch terus kripto dia. Dan yang paling penting, term and condition, adakah diiktiraf oleh security commission dan sebagainya, supaya kalau berlaku masalah pump and dump, kerugian, anda ada insurans, anda ada satu bentuk security. Jadi kalau kat Malaysia, sentiasa refer dekat bank negara, sentiasa refer dekat security commission lah. Betul, kita ada hak untuk kebebasan, tapi kalau anda nak bebas invest, anda ada knowledge lah. Anda boleh invest yang dekat overseas punya dan sebagainya. Dan ini penting lah. Dan saya harap kalau anda dapat lagi belajar secara formal, dan knowledge ini akan diberikan secara detail dengan nota dan sebagainya, dan sentiasalah berhubungan dengan Mr. Bukhari lah, untuk boleh memahami dunia blockchain, yang mana sebenarnya ramai je sebenarnya yang menjadi jutawan, hartawan, dan juga karyawan orang kayangan kerana daripada blockchain sebenarnya. Bila dia faham, dia terlibat lah. Terutamanya seperti Irfan lah yang telah beli Ethereum ketika harga $6 lah. Cuma anda bayangkan naik sampai dah $1,000, anda bayangkanlah berapa banyak dah dia dapat keuntungan. Tetapi dengan knowledge, dengan forensik knowledge yang telah kita bangunkan, kita antara yang pertama yang bangunkan crypto forensik analytics modul analytics di Malaysia. Mungkin juga antara yang tak awal di ASEAN, mungkin Singapura dah ada. Kita tak awal, kita antara crypto forensik specialist. Irfan adalah antara kami adalah top 5 crypto forensik specialist di Malaysia. Itu saja saya nak share. Saya ada 2 soalan kita nak raikan. Okay, boleh. Kita nak raikan. Okay. First, saya bagi terus ada 2 ni. Siapa nak, tuan-tuan nak pilih lah siapa nak jawab. First, Encik Hazri bin Abdul Jalil. Dia tanya XRP decentralized or bahaya? Okay, satu soalan. Yang kedua, daripada saudara Mohzani Mohtar, Pi Network kot. Okey ke? Pi Network. Macam mana? Pi Network. Ada coin kot. Pi ke Pi? Pi kot saya rasa. Bukan Polkadot lah. Dia ada apa? Bukan Polkadot. Pi Network. Saya rasa coin baru ni kot. Yang tu PI. Kita mungkin Ifah boleh jawab dulu pasal XRP. Okay, SRP kalau saya buat start tu kita boleh tengok SRP masalah dekat centralization dia tu lah. Dia untuk case dia punya dia punya throughput dia cantik. Dia boleh handle semua banking punya transaction
dia punya throughput dan dia punya scalability pun mungkin boleh dipertingkatkan lagi sebab dia ada launch sharding makna dia pembahagi-bahagian dalam blockchain tu, makna banyak pembahagian blockchain yang bekerja, jadi dia boleh buat lebih laju. Tapi masalah dia kat decentralization lah. Dia tak seteruk macam EOS, tapi dia hanya bank-bank yang kawal. Jadi macam sama kita ambil dengan bank lah. Jadi macam orang biasa macam kita kot nak jadi node validator memang tak dapat. I see. Untuk Pi case lah, untuk Pi ni saya mungkin Perlukan saya tak betul-betul go through dia punya blockchain. Jadi saya tak boleh nak review banyak lah kat sini. Kita pun tak sempat lah kan. Mungkin ni Boleh. baru punya kita rasa ada 8,000. Mungkin. 8,000. Tapi mungkin pada saudara Musani tadi kan ada saudara Effendi cerita macam mana untuk tengok cara itu guideline kami. tu. Yes. So guideline lah, boleh tengok lah guideline. Tengok team member guideline dia, saya tengok white paper dia siapa, berapa lama dia deploy. Jadi anda kena hati-hati lah. Boleh tengok dekat graph tu nanti sama ada dia ada pump and down dan sebagainya. Dan itulah saya tak berapa pasti sebab dia barunya network kan, baru punya cryptocurrency. Boleh, saya rasa dari analisis ni saya tengok memang watchlist dia 1,300, ranking dia boleh kata tak ada. Saya share sekejap lah. Memang saya nak teruk ni untuk case ni, memang teruk ni, watchlist dia pun sampai 1,000 lebih. Sebab buka Irfan jadi macam mana nak share sekejap. Jadi kalau kita tengok coin market cap pun ni memang dah red flag kau-kau ni. Jadi macam saya memang tak invest lah sebab ranking dia boleh kata tak ada. Mana? Macam tak boleh nak share lah pula. tak boleh share. Sekejap. Boleh, cuma saya kena maximize dulu. Okay, maximize. Kawan saya share. Ya Allah, banyaknya watchlist 1,375. Boleh share? Jadi Masya Allah. Iklan kat mana? Watchlist tu? Jadi kita boleh tengok. Ranking pun tak ada. Ranking tak ada. Ranking ni mana antara yang lalas, tapi dia berjaya daftar lah. Setakat ni dia berjaya daftar. Mungkin dia baru kan, tapi So dia nak baru, tengok sangat ni baru. dekat dalam mana? Coin market cap Coin market cap. Right. Dan kita tengok dia pun tak diniagakan dalam mana-mana market. Biar betul. Mungkin Tapi dia punya own exchanger tu. nampak founder tu macam Stanford University apa semua tu. Profesor dia punya tu kan. Tapi saya cek balik dia tak dijual dalam apa exchanger. Cuba tengok dia punya graf Irfan. Graf dia Okay, dekat real time settlement margin swap. Tak ada exchanger yang ditauliahkan lah untuk handle dia punya ni. Untuk handle dia Ibarat macam punya. ni lah tuan. Ibarat macam ni lah yang sedang mendengar ni. Ada satu sistem, ada satu duit, tapi duit tu tak boleh diniagakan dekat bank. Macam ni lah, ada duit, exchange ibarat bank lah. Anda ada duit, tapi duit anda tu tak boleh, bank tak terima duit anda. So apa kata duit anda? Macam tu lah, saya bagi mudah je. Jadi duit, biasanya kalau orang nak cairkan Pi network ni, kena cari network dia juga untuk cairkan. Jadi saya katakan ada, okey saya ada kertas ni. Saya katakan dekat tuan lah, okey kertas ni duit saya ni. Ni saya punya currency. Ini duit saya. Okeylah. Kalau nak jualkan saya je. Atau kawan-kawan saya yang terima sajalah. Kalau macam tu boleh lah. Maknanya ada trust. Itu asal konsep Bitcoin pun. Ada risiko lah di situ. Ada risiko lah sebab bank tak terima lah. Ya. Belum terima lagi kot macam tu. Kan? Dia macam ni lah. Kalau macam Bitcoin, kalau Pi network ni, orang Pi network ni dia trade Bitcoin, dia bagi reward dalam bentuk Bitcoin. Kalau Pi network ni tutup pun, Bitcoin tetap boleh diterima di dalam Luno, di dalam Binance, mana-mana orang sanggup. Bagi saya pun saya ambil. Saya sanggup bayar. Jadi kalau nak banding dengan Pi network ni, kalau network dia tak ada, memang tak terpapai-papai lah kan. Memang tak ada lah. Kata lah kat mana nak jual lah. Itu je. Sebab memang kat sini memang untuk kes saya review ni antara yang teruk lah sebab memang tak ada ranking pun. Okay. Baik. Ada soalan lagi. Hedera okey. Hedera ni saya HDAR kan? Macam mana? Hedera Hdraft. Dia antara yang potensi juga untuk meletup. Dia sekali dengan Polkadot, sekali dengan Cardano, dia punya potensi untuk meletup adalah bila Ethereum meletup, dia pun meletup. Jadi siapa yang dah ada Ethereum, jangan guna Ethereum tu untuk beli Hedera ataupun beli Polkadot. Sebab apa? Bila Ethereum naik, yang lain pun naik.
Jadi tak nampak dari segi keuntungan tak banyak sebab kita dah whole Ethereum. Jadi kalau kita beli juga yang macam Rendah lagi. yang potensi naik ya macam Polkadot atau macam Hadera ni, dia pun naik sama dengan Ethereum. Jadi rugilah. Lebih baik kita beli guna RM2. Kita ada RM1 kita beli, kita masuk dekat kita masuk dekat Luno, tak ada yang jual Hadera kan. Jadi tak apalah, kita kena masuk dekat Binance, kita tolak kita punya credit card ataupun debit card, beli terus dari Hadera. Sebab kalau kita nak diverse kita punya investment lah. Baik. Alright, saya rasa cukup setakat tu malam ni saya takut. Tapi ini nasihat akademik Okey. Ini nasihat secara Ya, betul. akademik dan intelektual lah. Adik. Alright. Tidur. Boleh insyaAllah. Okey, saya rasa terima kasih tuan-tuan, Tuan Irfan, Tuan Effendi dan kawan-kawan kita yang bersama kita sehingga pukul 11 ni. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan buat lagi sesi ni pada masa akan datang. Dan insyaAllah dalam masa terdekat kita cuba buat satu webinar. Kita panggilkan beberapa tokoh, contoh Dr. Dok Bakar, Tuan Aziz Ali salah satunya, Tuan Effendi dengan Tuan Irfan juga, untuk kita cerita detail apa tu blockchain, apa pandangan dari segi pandangan Islam semua. InsyaAllah kita akan umumkan dalam masa terdekat insyaAllah. Alright. Okay, terima Okey, kasih. terima kasih banyak semua. Sebanyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.